Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin Arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala hadhan nabiyyil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, pengurusi masjid, tuan imam, para pegawai masjid, jawatan kuasa, Cikgu Rahim, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Yang pertama sekali, antara yang doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis itu dhaif tetapi boleh diamalkan, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka sebanyak 7 kali, selepas subuh dan juga selepas maghrib. Macam tadi imam pendekkan zikir Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali ya. Kemudian ada Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian ada ayat kursi, kemudian amanah rasul, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Antara doa yang Nabi sebut setiap hari, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku dari api. Walaupun orang Islam yang masuk ke dalam neraka akan dikeluarkan semula setelah habis dosanya. Nabi sebut api yang kita tengok di dunia ni, api
Yang paling panas di atas dunia ni, tuan, yang paling panas atas dunia ni api, bukan yang masak tu. Api yang paling panas di atas dunia ni itu baru 1 daripada 70 bahagian. Yang paling panas. Tuan-tuan boleh jumpa orang yang terbakar, orang yang pernah terbakar, tubuh badan dia terbakar, satu tubuh, tapi hidup. Selepas berbulan lah duduk di hospital, mengelembung, bernanah, keluar air besar, semua tu bau busuk. Ada orang gila kena api tu. Ada orang normal, dia kerja di kilang yang bakar arang ni, dia datang awal, masuk cuci, kawan datang lambat buka, dia duduk dalam. Gila, tapi hidup. Daripada normal, terbakar duduk dalam tu, lari keluar, kemudian masuk hospital, terbakar seluruh badan, mengelembung, naik air besar semua, berbulan-bulan lah, berbulan-bulan tak bergerak. Kemudian gila. Baru 5 minit. Subhanallah. Berapa jam? 5 minit. Kalau setahun, la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Yang duduk di dalam api neraka Jahannam ni, mati pun tak sempat, hidup pun tak sempat. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tak sempat, hidup pun tak sempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah neraka Jahannam. Sebelum masuk neraka, semua orang akan berdiri di mahsyar. Cerita mahsyar esok di masjid mana saya tak tahu. Masjid Merlimau. Saya sebab orang bawa, saya turun, saya cakap, saya tak tengok jalan lah. Esok insya-Allah. Cerita mahsyar ni banyak kali lah, dalam TV masuk banyak kali lah mahsyar, kan? Dalam YouTube tu pun berbelas-belas rakaman tajuk mahsyar. Tapi esok dia panggil tajuk mahsyar juga. Saya kata tak apalah. Kalau tak nak marah AJK ya. Mereka pilih tajuk tu, bukan saya. Tajuk mahsyar. Selepas berdiri di mahsyar untuk satu tempoh masa yang begitu panjang, tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap orang dipanggil seorang demi seorang. Ni trailer esok ni. Setiap orang dipanggil untuk ditimbang. 20 ni malam ni, di atas muka bumi Allah ni ada 7 bilion manusia. Bukan 1000 orang tau ni, malam ni 1000 orang ni. Di mahsyar nanti, himpun semua manusia dan semua jin, semua binatang. Hari ni 2020 sampai malam ni ada 7 bilion manusia. Tuan-tuan, kalau 7 bilion tu Allah panggil seorang seminit je, tak payah. Kita hidup 60 tahun, Allah nak timbang 60 tahun. Setiap minit akan berjalan dan ditimbang setiap minit. Kalau saya sebut 60 tahun jadi angka tak boleh nak bayang. Seminit lah seorang, ditimbang seminit. Maka memerlukan 7 bilion minit diri di mahsyar. Allahu Akbar. Sebab tu dunia ini 65 tahun, 70 tahun. Kalau hidup sampai umur 90 masih buat dosa,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 60, kemudian nak kena azab ratusan juta tahun. Yang buat keputusan hidup yang 60 tahun ni. Sebab tu ulama sebut panjangnya kehidupan akhirat nak dibandingkan dengan kehidupan dunia yang 60 tahun ni seperti sebutir pasir yang diambil, sebiji pasir. Itulah dunia, dan baki pasir dalam lautan 7 itu adalah akhirat. Panjang sehingga tak masuk akal. Ya, panjang sehingga tidak boleh dipikir oleh akal yang waras. Terlalu panjang. Sampai masa Allah pun sebut kepada ayah kepada semua manusia, Adam alaihissalam. Ya Adam, hadis ni sahih, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, ni dah timbang ni, asingkan ahli syurga dengan ahli neraka. Lalu Nabi Adam pun berdiri. Memang berdiri dah waktu tu. Semua orang berdirilah, tak ada orang duduk. Kecuali ketika mendengar suara neraka Jahannam yang dibawa ke mahsyar. Laha taghayyudan wa zafira. Neraka Jahannam ni dia ada suara. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Dibawa kepada penduduk mahsyar, diheret neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Diheret ketika itu neraka Jahannam. Mendengar suaranya sahaja seluruh penduduk mahsyar melutut dan terduduk. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Suara dia bersuara. Yang bakar, dia membakar tu, dikeluarkan suara. Habis timbang, Nabi Adam pun beralih kepada anak cucu cicitnya, kita lah. Sebab tu selipar saya, selipar tuan-tuan, adik-adik, ayah kita satu, Adam alaihissalam. Sebab tu Allah memanggil Nabi Adam di mahsyar, ya Adam akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan. Ketika itu saya dan tuan-tuan setinggi ini, hak malam ni. Faham tak? Ni ketinggian ni. Saya dengan kerendahan ni lah 1 poin berapa ni meter kan. Tak ubah lagi. Dengan ketinggian ini, dengan berat badan ini, dengan warna kulit ini, dengan nama ini. Ni yang tuan-tuan tengok ni, sama-sama ni. Sama macam ni lah kita akan lihat. Yang tinggi ketika itu hanya Nabi Adam saja dan Hawa 60 hasta. Itulah ketinggian ahli syurga kesemuanya. Ahli neraka, nanti dulu, tak masuk cerita tu. Lama ni malam ni kan. Kalau seorang bangun pergi tandas, saya berhenti lah. Maksudnya tak tahan. Saya kena rahmat lah. Takkan nak biar je. Seorang masuk tak bangkit ke, contoh kan. InsyaAllah tuan 9.30 8.30 dah, 9.30 insyaAllah. Ataupun kurang sikit saya berhenti. Okay. Ketika itu Nabi Adam dia tinggi, dengan ketinggian, sebab semua orang dibangkitkan dengan ketinggian yang dia hidup di atas muka bumi. Berat, nama tu, warna kulit. Maka Nabi Adam ketika hidup di atas muka bumi, dia dan Hawa tinggi. Kemudian baru rendah. Datang Rasul selepas itu, rendah-rendah sampai hari inilah. Jadi Nabi Adam pun asingkan ahli syurga dan ahli neraka. Kata Rasulullah, setiap 1000 anak cucu cicit Nabi Adam, 999 ahli neraka, 1 ahli syurga. Ni 1000 orang ni dalam masjid hari ni, malam ni dalam masjid ni 1000 orang, 1 ahli syurga.
Beruban rambut sahabat mendengar hadis ini. Saya nak bagi tahu apa-apa. Terkejut sahabat, menangis para sahabat, bertempik para sahabat bila Nabi sebut daripada 1001 ahli syurga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian antara yang saya sebut 5 kumpulan, bagaimana saya tak sebut semua sebab terlalu banyak. 5 kumpulan mereka adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai berdiri di mahsyar, tuan-tuan akan ingat. Sebab setiap orang akan dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu dia yang di dunia ni. Kalau dia tukang masak lah di mahsyar, bukan dia kerja tukang masak di mahsyar. Maksudnya ilmu itulah yang dia bawa. Kalau dia penoreh getah, bukan di mahsyar, sampai dalam syurga dia tahu untuk menoreh getah, dia reti. Kan dulu saya pernah cerita, dulu tu di mana saya tak tahu, saya rasa di sini, sebab ni kali ke-6 syurga dah ada tajuk syurga. Sinilah maksudnya. Ada satu orang ahli syurga, tukang kebun, pekebun, petani. Seorang ahli syurga petani, dan dia minta dengan Allah untuk bertani, bercucuk tanam. Allah izinkan dia. Faham tuan? Maksudnya maklumat yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai di mahsyar, sampai dalam syurga. Tuan-tuan akan ingat, ni budak tu dulu cerita ni. Budak tu saya lah. Nombor 1, Nabi sebut antara tanda orang itu ahli neraka. Antara tanda orang itu ahli neraka, ini saya sebut 5 kumpulan je, ialah apabila dia mengambil buku keputusan, buku amalannya dengan tangan kiri. Confirm ahli neraka. Kalau dia angkat tangan kanan dia, ustaz, malaikat kepak tangan dia, buang. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, qala Ibnu Abbas fi man madda yadahu al-yumna, tu bahasa Arab tu, fa khala'ahu malakun. Ada orang dia ahli neraka, kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia, malaikat pegang, malaikat rentak, putus tangan dia kanan tu. Itu riwayat daripada Ibnu Abbas. Apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wal'iyadzubillah, kalau di mahsyar nanti, setelah ditimbang, tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu, maka ketahuilah ketika itu kita adalah ahli neraka, wal'iyadzubillah. 1, ambil dengan tangan kiri ataupun ambil dari arah belakang. Ini nombor 1. Itu ahli neraka. Ingatlah tuan. Subhanallah. Ahli neraka dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Ada ulama tafsir sebut arah belakang tu macam inilah. Letak tangan di sini, kemudian ambil sini. Macam. Satu lagi riwayat, saya tak ingat, Qatadah, Imam Qatadah, tak silap saya, ambil dari arah belakang itu, dilubangkan dadanya, lalu dia pun masukkan tangan kiri dia macam tu, dia ambil buku, masuk situ ke belakang, ambil buku. Ketahuilah itu ahli neraka. Adakah mereka kekal dalam neraka? Jawapannya tidak, sekiranya mereka tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adakah mereka kekal dalam neraka? Tidak, sekiranya mereka Islam dan iman mereka tak pernah jatuh. Tuan-tuan, okey. Jadi mereka akan keluar, masuk. Tuan-tuan, adakah masuk setahun dalam neraka? Tahun lebih lah. Kalau sehari lah, contohlah, dosa dia sikit sangat, masuk sehari, maka sehari itu sama panjang dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun ni tuan-tuan, kita malam ni hidup baru 72 tahun. Tu saya sebut lah, bukan saya kenal tau. Semua tu sebut, dia keluar je tu, contoh tu. Malam ni umur kita dah 67 tu dah berapa lama dah. Dah berapa lama dah. Tuan-tuan sekalian, satu hari di akhirat panjangnya 1000 tahun dunia. Nak habis satu hari akhirat di mahsyar, di dalam syurga, di neraka, nak habis satu hari daripada pagi nak jumpa pagi esok, panjangnya 1000 tahun. Ahli neraka yang pertama. Ahli neraka yang kedua, yang ni pun saya tak urai, saya tak mengurai dah sebab dulu pernah sebut dah, iaitu mereka yang solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal, tapi ahli neraka. Nabi sebut kumpulan ni kumpulan muflis. Allah panggil nama, dia pun pergi. Ditimbang amal ibadah dia, solat tak pernah tinggal. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita tak bincang yang tinggal solat. Yang tinggal solat confirm ahli neraka. Yang tinggal solat. Nabi sebut kumpulan yang kedua ni, tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal puasa Ramadan, tapi ahli neraka. Panggil, dia pun datang ke depan, timbang amalan dia, dia pun tengok amalan dia, dia pun seronok. Sebab amalan dia memang diterima, amalan dia ikhlas kerana Allah. Solat, zakat, haji, umrah, puasa, semua dia buat kerana Allah, diterima. Apabila ditimbang menjadi pahala yang dilihat oleh dia, dia pun tengok banyak. Tetapi dia banyak dosa dengan orang, suka tipu orang, hutang orang tak bayar, kalau pinjam barang orang jadi milik dia, pernah memfitnah orang, meruntuhkan keluarga orang. Dosa dengan orang banyak. Hati-hati, hati-hati dosa dengan orang. Orang yang dosa banyak dengan orang lain, hati-hati, habis pahala dia. Kata Rasulullah, apabila diberikan pahalanya kepada orang yang dia buat salah sehingga habis pahalanya, lalu malaikat bertanya, ya Allah, sudah habis pahalanya, tapi masih ramai yang menuntut kepadanya. Lalu Allah pun sebut, pindahkan dosa mereka kepada dia. Solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal. Ini kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga, yang akan masuk neraka di mahsyar ni, memang ni saya sebut sebahagian. Yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib. Ada orang puasa, semayang okey, zakat okey, umrah pun pergi, tapi bila mai puasa Ramadan, yang tu dia jam sikit, dia tak berapa nak kuat. 54 dah umur, tapi pergi beli nasi juga. Kuih 3,5 tu pergi beli, dia jual dah 3,5 sekarang ni, bulan Ramadan 3,5 jual dah, 2,5 jual dah, dia pergi beli, dia makan. Umur 50 lebih dah, mati tak sempat bertaubat. Ahli neraka. 3.
Yang keempat, mereka yang apabila timbang, tuan-tuan, Allah panggil nama kita, kita pun berjalan ke depan, akan sampai masa itu. Maka jadilah, tuan-tuan, semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan dalam syurga. Umat Nabi Muhammad sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja setelah ditimbang para rasul, termasuk rasul ulul azmi dipanggil dan ditimbang. Habis rasul-rasul ni dipanggil dan ditimbang, Allah pun sebut, wahai Muhammad, bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa ditimbang, tak panggil nama. Allahu Akbar. Yang ni VVV 10 kali IP. Bulan 1. Kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia, kemudian ditimbang. Sekejap pahala, sekejap dosa, sekejap pahala, dosa, sekejap pahala, dosa, pahala, dosa. Dia macam tu. Pahala pun ada, dosa pun ada. Kan timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua bekas, satu untuk mengisi ibadat, satu untuk mengisi maksiat. Saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ni. Dia bukan tengok dengan mata hati, bukan, dengan mata ini. Apabila selesai dan berat timbangan dosa, maka ketahuilah orang itu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Orang itu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian ahli neraka diheret oleh para malaikat. Lalu tubuh badan mereka diubah. Sama ahli syurga. Tuan-tuan, mahsyar, kemudian ahli syurga masuk syurga, ahli neraka diheret oleh para malaikat. Sebelum diheret, tubuh mereka akan diubah, iaitu giginya sahaja sebesar bukit Uhud. Gigi Bukit Uhud tinggi dia 1077 meter, 1 kilometer naik ke atas. Bukit Uhud tingginya 1077 meter. Tubuh badan ahli neraka dibesarkan oleh Allah supaya lebih banyak ruang kulit yang dibakar dan dirasakan kesakitan. Tuan-tuan terbakar sebelah tangan dengan seluruh badan, yang mana lebih sikit? Seluruh badan lebih tersiksa, sebab lebih banyak kulit yang melecur dan kita rasa kesakitan api itu. Maka Allah lebarkan dan besarkan tubuh manusia, penduduk neraka. Giginya sahaja 1077. Nabi sebut sebesar bukit Uhud. Di antara bahu kanan sehingga bahu kirinya, dia ada hadis, dan semua ni ada hadis sahih. Kesemuanya ada hadis sahih. Saya tak baca lah, kalau saya baca lagi panjang. Ma baina mankibayil kafir masiratu thalathati ayyamin lirrakibil musri'. Itu hadis dia, dan hadis itu sahih. Nabi sebut di antara bahu kanan dan bahu kiri penduduk ahli neraka, perjalanan 3 hari seorang penunggang kuda yang laju. Tuan-tuan jadi macam, ustaz ni nampak makin merapu ni. Merapu tak merapu, hadis ini hadis sahih.
Allah sengaja besarkan tubuh penduduk neraka supaya lebih banyak kulit dia yang merasakan kesakitan dan kepanasan melencur api itu. Perjalanan 3 hari lirakibil musri', seorang penunggang kuda yang mahir, yang laju. 3 hari. Lebih kurang 200 km. Lebih kurang. Sebab seorang penunggang kuda yang laju, dia pergi daripada Mekah ke Madinah 7 hari. Yang laju lah, yang laju. Zaman dulu. Hari ni mungkin setahun. Kan, kuda pun perlahan je. Di zaman dulu yang pahlawan-pahlawan naik kuda tu, subhanallah. Panjang mana tuan-tuan tubuh neraka Jahannam? Besar mana tubuhnya? Kalau gigi dengan bahunya saja. Ada neraka Jahim, ada Jahannam, ada Lagha, ada Sa'ir, ada Saqar, ada Hutamah, ada Al-Hawiyah. Ada Al-Hawiyah. Nabi sebut dalam Sahih Muslim, ini saya sebut dalam Sahih Muslim, satu orang kisah benar, satu orang yang paling mewah dan paling bertuah di atas muka bumi Allah. Orang yang paling kaya, tak pernah sakit, yang paling bahagia, nombor 1, an'ama ahlil ard. Nabi sebut, inna an'ama ahlil ardi min ahlid dunya yu'ta bihi yawmal qiyamati fayughmasu finnari ghamsatan. Tuan-tuan bayang hari ni, manusia yang paling bertuah, paling kaya, paling sihat, paling bahagia, dia nombor 1. Allah ambil orang ini dari kalangan berapa ratus bilion anak Adam, ambil dia, rejam dalam neraka sesaat je. Direjam dia dalam neraka sesaat, kemudian angkat. Kemudian Allah tanya, hal ra'aita khairan qab? Pernah tak kamu merasakan kenikmatan dalam hidup ni? Dia pun kata, dia bersumpah, demi Allah, aku tak pernah rasa sesaat pun kenikmatan dalam hidup ni. Dalam hidup di dunia dulu yang 70 tahun dia mewah tu, yang dia bahagia, dia kaya, tak pernah sakit ni orang ni ada ni. Antaranya Fir'aun yang paling kaya, umur dia ratusan tahun, dia tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Batuk pun tak pernah. Corona lagi lah. Tak pernah sakit. Nak bagi tahu azab Jahannam. Jahannam ini apabila seorang umat Nabi Muhammad tahu siksanya, maka setiap hari mulutnya akan minta dengan Allah. Bahkan setiap jam yang dia ingat, Allahumma ajirni minan nar, mulut dia, mulut dan hati dia sentiasa sebut setiap jam. Kita tak sebut sebab apa? Sebab tak tahu sejauh mana Jahannam ni, sejauh mana, panas sangat ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan tu kena jaga. Perkataan la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan berdosa 24 jam 63 tahun tapi tak pernah mensyirikkan Allah, berbaki perkataan tauhid la ilaha illallah, besar biji sawi je, besar darah sahaja, itu dah boleh mengeluarkan tuan-tuan daripada neraka Jahannam. Kataan tu juga. Jangan sewenang-wenangnya mempertikaikan qada dan qadar Allah. Jangan sewenang-wenangnya bersama dengan kumpulan-kumpulan yang selalu mempertikaikan hukum Allah. Ni tak adil, kena bagi sama, laki perempuan kena bagi sama. Kan bunyi dah suara tu.
Faraid ni dah tak relevan lah zaman-zaman ni 2020 ni, dengan tak pakai tudung, dengan nama Islam. Hati-hati. Hati-hati hukum Allah, hati-hati. Tak mensyirikkan Allah, mempersendakan hukum Allah, boleh jatuh akidah. Kumpulan ni banyak. Kumpulan ini begitu ramai dengan nama Islam. Ada yang tudung labuh pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi tuan-tuan bayang, manusia ni yang paling bertuah ni, yang paling bahagia di atas muka bumi Allah, paling semua dia yang paling Allah rejam sesaat saja. Ramsatan. Jam angkat. Melupakan keseluruhan kebahagiaan dan kemewahan dia. Lupa. Bila disoal dulu macam mana? Pernah dulu waktu hidup dunia, selepas direjam di dalam neraka sekali saja, dia kata tak pernah pun, aku tak pernah rasa bahagia pun ketika hidup di dunia dulu, tak. Keperitan sesaat di dalam neraka Jahannam itu melupakan 100 tahun kemewahan dia di dunia. Subhanallah wa ni'mal wakil. Berapa bilion atas muka bumi Allah hari ni tuan-tuan yang akan masuk neraka kalau mati? Daripada 7 bilion hari ni, 5 bilion tidak Islam. Tuan-tuan tak pernah rasa apa-apa kau umat Nabi Muhammad yang 7 bilion ni, 5 bilion tidak Islam. Kekal selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Kalau masuk syurga selama-lamanya pun, itu telah membuatkan kita berfikir dan tak jumpa jawapan. Selepas 1 bilion tahun duduk dalam syurga, 10 bilion tahun duduk dalam syurga, 100 bilion tahun duduk dalam syurga. Ya Allah, ila mata? Ya Allah, sahaja kita nak tanya, ya Allah, sehingga bila kami berada dalam syurga? Bukan sebab jemu. Sudah 100 bilion tahun di dalam syurga, ya Allah. Di dalam syurga ini kehidupannya sampai bila? Allah pun jawab, sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita terfikir, sampai bila-bila. Itu kehidupan dunia. Apatah lagi orang yang kekal selama-lamanya dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ada orang bila dia tengok umat Nabi Muhammad yang bukan Islam mati, lalu van bawa mayat bukan Islam, mengalir air mata dia. Dia tengok van tu je, mengalir air mata dia. Siapa nak selamatkan dia? Habis. Pintu taubat sudah ditutup. Dia dah mati selama-lamanya. Tuan-tuan, selama-lamanya sampai bila? Dia akan dibakar itu sampai bila? Tak ada. Tiada sampai bila, selama-lamanya. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ahli neraka ni tuan-tuan, lagi saya cerita, bila dia masuk, dia buat apa, dia buat apa, akhirnya bila dah putus harapan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Ta'ala kata, diam dan jangan bercakap dengan aku lagi. Jangan minta apa-apa lagi. Maka penduduk neraka pun sebut, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Sama aja sekarang ni. Kita sabar sakit, kita sabar pun sakit, kita tak sabar pun sakit. Malana min mahis. Tak ada, dah tidak ada ruang. Itu puncak penyesalan ahli neraka. Keluar daripada mulut dia, nas'alullah as-salamah. Nas'alullah as-salamah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan faham tak? Bila dah dibakar, merayu pun sakit, tak merayu pun sakit, sabar pun sakit, tak sabar pun sakit, maka penduduk neraka jahanam kata, beginilah keadaan kita. Jaga iman. Jaga iman kita.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini, jangan kau ambil hati ini setelah kau berikan hidayah dan Islam kepadanya. Untuk Allah pun ubah ahli neraka, diubah oleh Allah jadi besar, besar, sebesar-besarnya tubuh dia. Kalau giginya sahaja 1 kilometer, giginya sahaja 1 kilometer, tuan-tuan, tubuh dia. Lalu diheret ke neraka Jahannam, dimasukkan gelung-gelung besi daripada mulutnya, disumbat keluar ke duburnya. Ni ayat Quran, dan jangan tanya hadis ni sahih ke tidak. Ini ayat Quran. Mereka diheret, itu ayat Quran, diheret dengan gelung-gelung besi. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir, dimasukkan besi-besi itu, gelung-gelung besi itu, rantai-rantai besi itu dimasukkan daripada mulut, dikeluarkan ke dubur, lalu diheret. Mukanya dihempak-hempak ke tanah. Itu kan? Heret, muka dia dihempak-hempak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, azab tu satu dah cukup dah. Satu itu pun sudah cukup dah untuk memberatkan kehidupan penduduk neraka di dalam neraka Jahannam. Dibawa hari pertama dalam neraka, saya pernah cerita dah pun di sini juga. Sebab tu saya ringkas-ringkas je. Semua yang pernah saya cerita tu saya ringkaskan. Tadi hadis muflis pun saya ringkaskan sebab saya dah pernah cerita di sini. Hak muflis tadi. Hari pertama semua orang mengejar iblis. Itu masyhurlah hadis tu. Dan dia ayat Al-Quran. Pada hari pertama seluruh penduduk neraka ke dalam neraka, wa yal'anu ba'duhum ba'da, itu hadis. Mereka melaknat di antara satu sama lain. Dia tengok grup tu, depa ni yang membuatkan kita jadi kufur dulu ni. Ni grup ni yang mengajar kita buang tudung dulu ni, grup ni ditunjuk. Celaka grup ni. Grup kata, apa kamu yang celaka? Wa yal'anu ba'duhum ba'da, lawan laknat. Ni laknat sini, ni laknat sini. Kemudian kesemuanya mencari iblis, punca kepada kesemua kesesatan dan kejahatan. A'udzubillahi min dzalik. Mereka pun mencari iblis hari pertama. Lalu kesemuanya melaknat iblis, jin dan manusia. Maka berjalanlah iblis dalam neraka sampai di satu tempat yang agak tinggi. Lalu dia pun naik di situ. Dah semua salahkan dia. Bodoh, jahat, laknat. Dah duduk neraka, dah sudah berada di neraka. Habis. Sekejap lagi nak mula. Sekejap lagi nak mula azab. Sekejap saja lagi akan mula azab. Untuk satu tempoh yang begitu panjang. Maka iblis pun naik di atas satu tempat tinggi, sehingga dia melihat seluruh penduduk neraka. Banyak mana tuan-tuan? Oh, seluruh penduduk neraka. Tuan-tuan bayang macam ni aja. Hari ni 7 bilion, 2 bilion Islam. 2 bilion ni pun tak tahu berapa yang akan masuk syurga dan berapa yang di Malaysia. Orang Islam di Malaysia 80% tak solat. Di Malaysia 80% tak solat fardu, bukan sembahyang tahiyat masjid, sembahyang fardu. Ni daripada 2 bilion ni, seluruh dunia Islam mengalami masalah yang sama. Maksudnya separuh confirm bukan ahli syurga.
5 bilion baru 20 5 bilion ni baru 20 5 bilion ni kalau berdiri di atas satu padang, besar mana padang tu? Nak bagi kita bayang tuan, nak bagi kita bayang. Jadi iblis berdiri, dia bercakap dan kesemua ahli neraka mendengar. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ni perkataan iblis yang Allah rakamkan di dalam Quran, walaupun peristiwa itu belum lagi berlaku. Allah nak tunjuk kepada orang mukmin yang membaca Quran, yang belajar tafsir, yang menghadiri majlis ilmu, ketahuilah ini ucapan iblis. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah telah menyebutkan, telah menjanjikan kepada kalian benda yang betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun buat janji juga, tapi kesemuanya itu tipu. Ada ayat dia, sampailah dia sebut ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak paksa kalian dan kalian juga tidak memaksa aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri masing-masing. Subhanallah. Dan berkata iblis ketika itu, wa ma kana liya alaikum min sultan. Dan sebenarnya dulu ketika aku membohongi kalian, aku tak dapat berbuat apa-apa pun kepada kalian, bisik saja. Akan tetapi kalian ikut semua yang aku bisik. Dia akan sebut, iblis akan sebut benda tu. Itulah suasana penduduk neraka satu hari nanti. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dibawa masuk syurga, Nabi dibawa masuk neraka. Bila Nabi masuk syurga, satu hadis sahih Nabi sebut, qumtu ala babil jannah fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Aku tengok penduduk syurga. Allah tunjuk kepada Nabi benda akan datang. Aku telah pernah melihat penduduk syurga, majoriti penduduk syurga adalah di kalangan orang-orang yang fuqara, miskin, majoriti. Hati-hati orang kaya, kuota kalian sedikit. Ni tak melawak. Hati-hati orang yang banyak duit. Dan aku melihat kepada penduduk neraka, aku mendapati kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Hati-hati orang perempuan. Aurat, taat suami, dua dosa inilah yang mengheret majoriti orang wanita masuk ke dalam neraka. Tidak tutup aurat dan tiada ketaatan kepada suami. Allah sebut yang ni bentuk penyiksaan. Saya sebut sebahagian je, sebahagian kecil saja sebut pada tuan-tuan. Dalam neraka ni tuan-tuan, Allah ciptakan neraka api. Yang mengazab dengan api hanya Allah. Tuan-tuan pernah dengar di atas dunia ni hukuman dia dibakar 2 minit? Tak ada. Hukumannya dibakar 3 tahun. 3 tahun tak tinggal apa tuan? Tak ada. Tengok maka ta'zibun binnar, menyiksa dengan neraka itu hanya milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dibakar. Neraka diciptakan oleh Allah bergaung, dia mendalam, dia dalam.
Luas mana neraka itu? Luas mana neraka itu? Untuk menceritakan keluasan neraka, satu hadis saja, iaitu hadis sahabat duduk dengan Rasulullah, mendengar satu suara yang kuat, dentuman yang kuat. Lalu Nabi pun sebut, bunyi hentakan dan dentuman tadi adalah satu batu yang dilempar daripada atas, dan sebentar tadi jatuh di lantai neraka Jahannam. Luas mana tuan? Subhanallah. Tuan-tuan, sampai malam ni berapa bulan ni? 6 hari bulan 3 2020, neraka sudah ada. Macam inilah waktu Nabi Adam diciptakan di dalam syurga dulu, Nabi Adam diciptakan, neraka dan syurga sudah ada. Sehingga malam ini api itu sedang menyala dan warnanya hitam kerana dia tak boleh dibakar lagi. Ketika awal penciptaan neraka, apinya merah, kemudian bertukar menjadi biru, kemudian bertukar menjadi putih, kemudian bertukar menjadi hitam. Tidak boleh dibakar lagi, kata para malaikat. Itu yang terakhir. Suasana di dalam neraka itu gelap. Bukan gelap kerana dia jurang, tetapi gelap kerana warna apinya hitam. Adakah semua orang dibakar seluruh tubuhnya? Tidak. Ini menarik sikit. Macam tuan-tuan kata, lega. Lega. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, manusia yang paling ringan di kalangan berapa ratus bilion penduduk neraka itu, yang paling ringan sekali siksaannya, Abu Talib, bapa saudara Nabi. Iaitu di kakinya dipakaikan terompah daripada neraka api. Kaki saja, lututnya tidak dibakar, pinggangnya tidak dibakar, leher, kepala semua tak dibakar. Dipakaikan pada kedua telapak kakinya terompah yang diperbuat daripada api. Lalu apabila disarungkan kedua terompah itu, menggelegak-gelegaklah isi otaknya. Gelegak. Lalu berkata bapa saudara Nabi, akulah yang paling berat sekali dalam neraka ni. Nabi kata, sedangkan dialah yang paling ringan sekali dalam neraka Jahannam. Dia yang paling ringan. Tapi bila pakai, menggelegak ni, melantun-lantun di sini, dalam-dalam. Dia kata, akulah yang paling berat sekali. Dan sebenarnya, kata Rasulullah, dialah yang paling ringan sekali. Satu. Ada orang dalam neraka, api yang membakarnya sampai buku lali je. Buku lali saja. Maksudnya ni tak dibakar? Ya, tidak. Bukanlah semua penduduk neraka itu dibakar keseluruhannya. Ni baru tarik nafas. Tadi macam sekat ni. Bila saya sebut kata ada yang dibakar sikit je, lega sikit kan. Taklah banyak sangat. Tak banyak sangat, tuan. Dan yang ni Nabi sebut, yang dibakar sehingga buku lalinya, ada yang dibakar sehingga lututnya, ada yang dibakar sehingga hujzatihi, hujzah ni leher pula di sini, pinggang. Dan ada yang dibakar sehingga tarqutihi, di sini, dibakar di sini. Maksudnya daripada bawah sampai sini dibakar, kepala ada. Dan ada yang dibakar keseluruhan tubuhnya. Itu yang paling dahsyat. Satu, dibakar. Dua, penduduk neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Azab yang kedua, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dibancuhkan air tembaga, bukan air kopi panas, bukan minyak panas.
tembaga yang dicairkan, lalu digelegakkan, kemudian dituangkan di atas kepala dia. Tuang. Nak percaya ke tak mau percaya ke, ini Quran. Ini Quran ni bukan hadis ni. Mesti beriman. Tuan-tuan tak beriman dengan satu huruf Al-Quran, satu huruf je, bukan satu ayat, satu huruf, kufur. Dibancuh air, dibancuh tembaga, cair menggelegak, dituang di atas kepala. La ilaha illallah. Tuan-tuan, air kosong yang menggelegak pun dah tak tertahan dan tak tertanggung sakit dia. Kalau kena ni, simbah 5 saat air kosong yang menggelegak, 5 saat je luruh kulit ni, kulit, daging belum lah, kulit tu yang Tok Siak di Al-Ustar tu. Tak sedap sebut Al-Ustar, Al-Ustar sedap sikit. Tapi kan dia disimbah tu bukan orang corok macam tu, bukan 20 saat, simbah 3 saat je, kulit je. La ilaha illallah. Bila Allah sebut yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituang tembaga cair dari atas kepalanya. Dan jadi apa tuan tubuh ni? La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lagi besar doa dia tuan-tuan, lebih besar lagi doa dia selepas Allahumma ajirni minan nar wa ajir ummata Rasulillah minan nar. Ya Allah, kau hindarkan juga umat Nabi Muhammad seluruhnya daripada neraka. Sebanyak mana umat Nabi Muhammad, banyak tu pahala dapat. Subhanallah. 1, 2. Dia bila dibakar tuan-tuan, bila dibakar, kulit kita macam tuan-tuan tengok malam ni, macam itulah kulit, cuma tubuh badan je besar. Ahli neraka tubuh badannya besar, kulit ni macam tuan-tuan tengok ni, macam ni, macam ni. Tuan-tuan jangan bayang bila masuk neraka Allah Ta'ala pun tukar jadi besi. Ni kulit jadi besi tak? Ni kulit macam ni. Kalau kulit macam ni ustaz, dibakar dengan api, kulit ni akan rentung ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Dan tiap-tiap kali kulit ini rosak, kulit ini rentung, kami ganti dengan kulit baru. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kami tukar kulit lain untuk mereka merasakan kesakitan azab. Itu nombor 2. Itu yang dibakar, kumpulan yang dibakar. Yang ketiga, ni saya cerita tentang sebahagian kecil ni, bukan semua ni, sebahagian kecil. Yang ketiga, ada satu kumpulan dalam neraka, tentang neraka nanti, dan neraka nanti ahli neraka tak boleh ke mana-mana, tetapi mereka boleh diziarahi oleh ahli syurga. Subhanallah. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Ahli neraka nanti ketika diziarahi, dia tengok, dia pun tengok ahli syurga ziarah, dia pun panggil. Bahkan dia kenal sebahagiannya. Yang atas tu siapa? Yang atas tu yang duk ajak dia dulu solat, puasa, qiyam, tapi dia tak ikut. Dia nak tikam nombor ekor juga, dia nak minum ketum juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka. Yang ni yang saya bila baca, ni ayat Quran ni, bukan hadis. Dengan tanya hadis sahih ke, ni ayat Quran. Allahu akbar. Ahli syurga datang ziarah. An afidu alaina minal ma'. Boleh tak bagi sikit air? Sebab minuman mereka ketika itu adalah kencing dan juga nanah. Ada tak minuman? Ada. Ada yang minumannya kencing, ada yang minumannya
yang minumannya nanah, dan ada yang minumannya air yang mendidih. Bila dia minta minum, malaikat pun sumbat dalam mulut dia. Kemudian air yang panas itu pun keluar daripada dalam perut, keluar, meleleh keluar sebab panas. An afidu alaina minal ma', berikan sedikit. Au mimma razaqakumullah, ada tak bawa nasi ke yang lebih, roti ke sikit? Tuan-tuan, penduduk syurga ialah penduduk syurga yang diridai oleh Allah. Tak pernah sakit, tak pernah lapar, tak pernah hina, sentiasa sihat, kenyang, gembira. Sehingga bila mereka minta untuk ziarah ahli neraka, dibenarkan oleh Allah. Lalu mereka melihat ahli neraka. Yang mau tengok, jom kita pergi section lain pula. Ni section dibakar, ada section yang dipotong lidah, ada section yang ditengok satu-satu. Lalu penduduk syurga pun jawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kami tak boleh bagi. Memang ada penduduk syurga boleh kembali ke dalam syurga dan boleh bawa kepada mereka, tapi tidak dibenarkan oleh Allah. Allah mengharamkan makanan dan minuman syurga. Mereka ada makanan dan minuman mereka yang tersendiri, penduduk neraka. Nombor 3, distrika dahi mereka dan tubuh badan mereka, depan belakang, ditempa besi. Malaikat datang, ni satu section dalam neraka, satu section dalam neraka, lalu distrika muka dia. Tak panas, letak besi panas tu tak buat tak di badan dia, tak di belakang. Tukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, ni Quran. Lalu ditempa dahinya, muka dahi tu maksudnya malaikat bubuh di muka kan. Wa junubuhum, sisi, wa zuhuruhum, belakang. Yang kelima, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Penduduk neraka dan penduduk syurga itu ada masanya mereka nak makan. Penduduk syurga pun sama, ada masa dia nak makan sampai kenyang. Penduduk syurga makan sampai kenyang, penduduk neraka makan juga, akan tetapi tidak mengenyangkan mereka kerana makanan mereka illa min dhari', duri-duri yang besar. Pohon-pohon ada buah tu berduri. Duri itu bukan duri yang kecil. Durian pun itu duri kecil. Yang tu pun kalau kita baling tak boleh nak sambut dah. Baling tak ke kawan? Dia elak kena kawan belakang. Itu baru duri itu baru ni. Duri kepada buah durian baru berapa inci? 2 inci macam tu lah. Allah sebut dalam Quran, makanan ahli neraka laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada makanan, tetapi makanan dia dhari'. Ini antara, bukan semua. Antaranya pohon buah yang durinya sangat besar. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak mengenyangkan ahli neraka. Wala'udzubillah. Lalu mereka panggil malaikat. Ini antara suasana minggu-minggu awal masuk neraka. Suasananya yang ni. Tadi hari pertama saya cerita, ni minggu-minggu awal antaranya. Wa nadau, mereka pun memanggil, ya Malik. Siapa? Wahai malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadau, dan mereka memanggil penjaga neraka Jahannam. Wahai Malik, wahai malaikat Malik, tolonglah bagi tahu kepada Tuhanmu untuk menyelesaikan kami. Bunuhlah, sebab tak mati. Liyaqdi alaina rabbuk.
qala innakum makithun. Malaikat kata kamu kekal di dalam itu, duduk dalam itu. Laqad ji'nakum bil haqq. Dulu kami datangkan benda-benda kebenaran tetapi kamu tak terima. Dulu kami dah bagi tahu bahawa mendedahkan aurat itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka jahanam. Dulu kami dah bagi tahu bahawa mengambil riba itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka jahanam. Dulu kami dah bagi tahu menderhakai suami itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka jahanam. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan kalian tidak suka dengan kebenaran tersebut. Makanan kedua nama zakum. Duduk. Tak lama dah, 10 minit je. Yang nak bangun ke tandas boleh bangun dah. Kena batu karang pula, bahaya. Sebab tak ada bangun gini. No, iklan tak ada ni, dia terus live kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zakum. Zakum ini makanan, minuman. Kalau satu titik minuman ini jatuh di dunia ini, Nabi sebut, hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih. Kalau satu titik daripada zakum ini jatuh di atas bumi ini, bumi yang kita duduk hari ini, jatuh satu titik, la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum, maka merosakkan seluruh kehidupan penduduk dunia. Setitik. Contoh tak boleh hidup. Setitis zakum ini membuatkan seluruh perjalanan bumi ini rosak. Orang tak boleh kerja apa semua, zakum setitis. Fa kaifa biman huwa ta'amuhu wa laysa lahu ta'amun ghairuh. Dan Nabi kata, cuba bayangkan, setitis zakum itu merosakkan seluruh kehidupan bumi ini. Apatah lagi, Nabi suruh bayangkan, apatah lagi orang yang makanan dia zakum itu, dan dia tidak ada makanan lain. Ketika dibalikkan muka ahli neraka ke kanan, dihempakkan ke bawah, dihempakkan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, yang diseksa begitu pun sebut dengan mulut dia, ni ayat Quran ni, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kalaulah dulu kami mendengar arahan Allah dan arahan Rasul. Mulut dia dia ulang, dia sebut Subhanallah wa ni'mal wakil. Kemudian hadis lagi tentang penduduk neraka jahanam ni. Ni siksaan. Seandainya dalam satu masjid, hadis Nabi, ini hadis bukan ayat Quran, hadis ini sahih. Seandainya di dalam satu masjid ada 100,000 orang atau lebih, saya terus terjemah, di kalangan 100,000, ini 1,000 tuan, di dalam Nabi sebut, di dalam satu masjid ada 100,000 orang. Di kalangan 100,000 itu ada seorang ahli neraka, seorang saja. Kemudian ahli neraka itu bernafas. Lalu nafasnya kena orang-orang yang di sekelilingnya. Lahtaraqal masjid wa man fihi, maka terbakarlah seluruh masjid dan orang yang duduk dalam tu. Seorang saja bernafas. Wal a'yadzu billah. Tuan-tuan, inilah keadaan neraka yang Nabi suruh sampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kita tak dengar, tuan-tuan. Lahtaraqal masjid wa man fihi. Seorang itu bernafas, maka terbakarlah seluruh masjid dan semua orang yang ada dalam masjid itu.
Siapa yang sebut 100,000? 100,000 itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ketika penduduk neraka sedang disiksa mengikut seksyen masing-masing, kawasan masing-masing, jatuh satu orang penduduk neraka daripada tempat yang tinggi. Baru jatuh. Bila jatuh, terburai keluar perutnya. Tali perut dia pun manusia yang besar, ahli neraka, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh terhempak ke bawah. Lalu semua penduduk, bukan semua, maksudnya lalu dilihat oleh penduduk neraka yang di sekitarnya. Yang lain yang kena seksa tu semua pakat tengok. Yang jatuh tadi pun, dia pun keluar sambil mengheret tali perutnya yang terburai keluar tadi. Dia pun merangkak, memusing, kama yadurul himaru haular riha, seperti mana berpusingnya seekor keldai di keliling tempat kisar gandum tu, dia panggil raha. Ketika penduduk neraka dalam satu tempat disiksa, jatuh satu kumpulan ni sehingga terburai keluar urat dan ususnya, lalu dia pun merangkak mengelilingi kawasan itu sambil mengheret ususnya. Mereka pun bertanya, kamu ni buat dosa apa? Dan lagi tanya. Maksudnya ada ruang tu, sebab dia yang ramai ni tengok teruk sangat, nampak lagi dahsyat. Apa dosa yang kamu buat? Subhanallah. Lalu lelaki ni pun jawab, tengok, kuntu amuru bil ma'ruf, dulu di dunia aku suruh orang buat baik, tetapi aku tak buat baik. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan dulu di dunia aku larang orang buat dosa, tetapi aku melakukan dosa. Ulama ni kumpulan ulama su, sallallahu alaihi wasallam. Teruknya ulama ini disiksa, ulama su ini disiksa, sehingga ahli neraka lain tanya, apa yang kamu buat? Jenis penyiksaan yang terakhir, orang yang bunuh diri. Nabi sebut, siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka di dalam neraka Jahannam mereka akan disuruh oleh para malaikat untuk terus minum racun. Sampai bila? Khalidan mukhalladan fiha abada. Hadis Nabi. Kekal selama-lamanya minum racun tu. Sakit tak? Sakit. Mereka yang membunuh diri dengan menikam perutnya, maka diberikan pisau kepadanya dan disuruh menikam tubuhnya. Nabi sebut khalidan mukhalladan fiha abada. Dia kekal selama-lamanya. Macam tu keadaan dia. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Dan yang terakhir, habis dah 9.30 dah tuan. Masa macam 5 minit. Okey dah. Kena main lagi. Saya sakit kepala dah. Yang terakhir, ada pesanan. Ni yang terakhir. Saya sebut kat tuan-tuan 5 hadis sahih, 5 kumpulan yang bila buat amalan ni Allah haramkan tubuh mereka daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka sekiranya dia mati dan pada hari itu dia melakukan amalan tersebut. Senang ke nak buat satu-satu amalan? Semua orang tahu bahawa membaca Al-Quran itu bagus. Quran boleh menjadi syafaat kepada orang yang baca tadi. Tapi semua baca Quran ke? Tidak.
Di sini kena mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kena mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tengok, ada 5 kumpulan, 5 amalan. Sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu. Tuan tengok amalan dia, satu. Tuan pilihlah yang paling baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor 1, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, yang ikut waktunya. Syarat dia, kalau Zuhur 1/2, Asar 4:40 dia, bukan 6:40. Ni kuliah maghrib datang Asar 6:40. Simple je tuan-tuan. Sesiapa man hafadha, hadis kelima hadis ni hadis sahih. Solat 5 waktu dengan mengambil wuduk yang betul, yang baik, dan juga semayang pada awal waktu, hurrima 'alan nar. Ada panjang hadis tu, saya baca last sekali. Allah haramkan dia daripada neraka. Kalau hari itu subuhnya elok, subuhnya awal waktu, zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu, maghribnya awal waktu, isyaknya awal waktu, tuan-tuan, semua dia jaga elok. Hurrima 'alan nar, diharamkan pada neraka. Nombor 2, hadis yang kedua, yang ni lagi orang tak buat. Man hafadha ala 4 raka'atin, sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasulullah, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Solat sunat yang kita buat berapa? 2. Haruma 'alan nar, diharamkan dia, orang yang buat tadi ni, daripada neraka. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana ulama-ulama Syria. Kami dulu waktu belajar dulu Zuhur berjemaah, tempat yang saya belajar tu kan, setiap hari saya melihat, setiap hari saya boleh melihat lebih 50 orang ulama Syria di dalam tempat saya belajar setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila mayang Zuhur, kita main sunat kan, 2 rakaat. Kemudian tengok tuan-tuan guru ni bangun lagi. Awal pergi sana dulu, saya pun tanya, semayang apa? Semayang Zuhur dah kah? Bukan kena jemaah kah? Itu bukan solat Zuhur, itu solat sunat. Oh, ada solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i, solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat. Habis semayang Zuhur, semayang sunat, kita semayang 2 rakaat. Tengok tuan-tuan guru bangun, semua tambah. Saya kata, ni solat sunat apa pula ni? Ini solat sunat selepas Zuhur pun 4 rakaat kan? Haruma 'alan nar, kata Rasulullah, sesiapa yang boleh menjaga 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur, diharamkan daripada neraka. Tuan-tuan, yang saya ambil ni 5 ibadat yang Nabi sebut yang mengharamkan tubuh orang tu daripada jilatan api neraka. Itu 2. Nombor 3, la yalijun nar man salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang ni macam nombor 1 tadi. Nabi kata sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar, jaga 2 solat ni.
Lepas tu lagi habis ceramah, semayang sehari 2 saja. Depa quote, depa ambil, tengok ni Ustaz sebut apa. Nabi sebut 2 semayang tu yang paling orang tak boleh jaga. Kita nak sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan 2 ni, 5 orang tak jaga hari ni, ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi 2 ni. Subuh sebab apa? Bangun lewat. Asar sebab balik kerja, letih, tinggal. Nampak? Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah. Nombor 3, itu amalan ketiga. Nombor 4, ni saya pilih khas tentang hadis-hadis yang mengharamkan tubuh umat Nabi Muhammad daripada neraka. Yang keempat, man shalla fil yaumi, sesiapa yang boleh solat sunat fil yaumi, setiap hari, 12 raka'atan, 12 rakaat, harramallahu lahmahu 'alan nar, Allah mengharamkan dagingnya daripada neraka. 12 rakaat solat sunat, termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah qabliyah tu, termasuk duha, witir. Tuan kalau buat semua tu dia jadi 30-40 rakaat, banyak sangat kan. Saya tak sebutlah yang tu, yang 40 tu kan. Nabi sebut 12 saja solat sunat. Siapa yang boleh solat sunat setiap hari kehidupan dia, solat sunat, dia jaga. Yang terakhir untuk malam ni, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang berbaki iman la ilaha illallah dalam hati dia, lalu Allah mengarahkan para malaikat untuk pergi mencari di dalam neraka yang sangat luas itu mereka yang berbaki sebesar zarrah iman, lalu malaikat pun pergi mencari. Habis dah tubuh badannya, habis dah berapa ratus ribu tahun semua, kesemua tubuh badannya sudah tidak boleh dicam kecuali di bahagian dahinya sahaja, kerana di bahagian itulah mempunyai kesan sujud anak Adam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kesan sujud itu tidak boleh dimakan oleh api neraka Jahannam. Ni tanya dah, api neraka tak makan. Daripada situlah malaikat kenal ini orang yang ada iman tadi, sebab di kawasan itu tidak dimakan oleh api. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri, aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mengucapkan berbanyak-banyak